Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita dengan Wan Tufai. Hari ni saya nak servis saya punya clipper. Bukan servis apa pun. Kita nak tunjuk, ramai orang tanya kan, masalah dengan disk kita berat. Lepas tu kita punya clipper tu kurang, orang kata apa, cengkam. Kita nak buka clipper kita, nak servis. Bukan nak servis semua Bukan saya buka piston, tapi cara untuk kita bagi dia free balik, supaya dia tak ketat. Belum ni ramai orang tanya macam mana masalah dengan masalah ketat dan sebagainya. Kita buka dulu dua skru ni, buka juga dengan nut 8 ni 12 ni 8. Baik, kita buka dulu. Lepas pada tu kita buang terus, senang. Sebab bila kita tak buang, nanti susah kita nak proses untuk kita punya servis tu. Saya nak letak grease dalam kita punya clipper supaya dia lebih smooth. Dia masalah tu je sebenarnya, tapi buat video lah supaya korang senang faham. Kalau tak buat video nanti saya nak jawab pun susah benda ni sebenarnya. Baik, kita buat video. Tak perlu buka tayar pun, kita cuma buka dua nut ni. Dua nut ni kita buka dulu. Kita akan cabut clipper dia. Kat sini ni clipper ni dia tak ada masalah pun sebenarnya. Yang ada masalah cuma bila kita kekurangan grease. Kekurangan grease. Tak kisahlah kalau emergency, korang boleh pakai minyak silinder ke, minyak tuti ke. Kalau emergency lah. Ini maksud emergency, kadang-kadang ada orang tak faham cerita beli benda tu, baik pergi bengkel je. Macam-macam barang ada. Emergency, kita kena gunakan barang yang apa yang kita ada masa kita bawa tu. Contoh, ambil minyak silinder sikit, ataupun kita ambil minyak tuti sikit, tak ada masalah. Dekat sini kita nak kena cabut kita punya benda ni. Dia nak kena cabut. Yang ni paling banyak masalah kepada motor jadi disk berat selain daripada kita punya piston. Jadi kita kena buka lah benda ni. Dia punya bracket dia ni, dia ada dua besi kat dalam. Kemungkinan korang punya benda ni tak main. Sebenarnya benda ni kena main baru korang punya disk tu tak terkepit. Bila tak main, korang punya piston je tolak. Sebenarnya dia saling membantu antara tepi dan juga sini. Kalau korang tengok disk korang tu, contohnya makan di sebelah sana ataupun sebelah sini saja, ke mana korang punya benda ni tak main, hanya piston saja menolak. Faham tak apa saya nak cerita ni? Belum benda tu, kita kena buka dulu lah pad disk. Ala-ala kita dah buka ni, kita kena buka pad disk untuk kita buka kita punya bracket. Dua cara, sama ada korang nak pasang balik pun boleh, ataupun nak buka dekat sini pun boleh. Tapi kalau kata seorang-seorang buat kerja, sebaiknya korang pasang dulu. Satu nut pun tak apa untuk kita buka kita punya Allen key. Sikit macam tu pun dah cukup. Kita akan buka Allen key 2 ni untuk kita buka remove dia punya pad disk. Pad disk dia. Kalau kita tak remove nanti susah nak buat kerja. Allen key dia saiz 5. Saya pakai Allen key murah. Sebab Allen key ni jarang kita guna untuk motor. Servis brake ni sebaiknya lebih kurang dalam masa kau nak tukar silinder pun okey, 5,000 sekali servis, tak ada masalah. Sebab brake ni kita memang perlukan sangat untuk motor kan. Jadi kita dah buka, longgarkan ni. Kita dah longgarkan. And then waktu kita nak keluarkan kita punya disk, sama ada kau nak katok pakai macam ni pun boleh, ataupun nak tarik slow, tak ada masalah. Macam saya suka buat macam ni. Dia dah keluar tu. Dia dah keluar ni sampai dia lepas. Okey. Pad disk kena check sama ada okey tak okey. Saya pakai yang Yamaha punya. Tak ada masalah, kita servis sekali kita punya pad disk. Masalah disk ni tak okey, senang je korang tengok kat tepi, kat depan antara lubang ni dah nak habis, korang tukar je pad disk baru. Tak perlu tunggu sampai nipis. Korang tengok je longkang dia kan. Kalau longkang dia tu dah nipis, dah sikit, maknanya korang kena tukar pad disk. Bila dah buka tu, benda ni sebenarnya kita buka dengan tangan je. Tapi kalau bila benda tu jam, nak buka susah sikit, kita buka dengan tangan je. Kita longgar-longgar macam ni, dia terus akan boleh buka. Okey, dia buka macam tu. Benda ni nampak dia punya dalam ni dia dah macam berkarat. Dia dah berkarat. Yang ni okey lagi. Minyak grease pun kurang. Jadi kita kena servis, sama ada nak basuh ataupun petrol pun tak ada masalah. Sebab dia tak ada getah kat sini. Cuma kita sayangkan cat, jadi kita basuh gunakan sabun je. Tak payah pakai degreaser, kita pakai sabun, kita clearkan semua minyak grease yang ada kat sini. Lepas tu kat dalam ni, pastikan tak ada pasir yang duduk dalam ni. Piston ni kotor gila kat dalam. Kita buka dulu dia punya spring disc, spring pad dia. Contohnya bila korang nak cabut piston, yang paling senang masa kita pump, dia akan gerak. Dua-dua bergerak. Dia akan naik sebab minyak tu akan pump supaya piston ni naik. Sebenarnya bila kita pump tu dia agak kurang bergerak, maknanya korang kena tekan balik piston ni bagi rapat. Lepas tu korang cuba pump kan. Kalau dia masih lagi dalam keadaan lekat, bermakna dalam piston korang jam. Satu je jalan. So disk korang akan makan lah. Makan antara lah atas je, belah bawah tak makan. Ni masalah sebab clipper tak servis. So alang-alang kita dah buka ni, kita dah tahu masalah kita punya clipper dan disk kita bunyi. Lepas tu kita punya wire ni berat. Ni masalah dia. Kebetulan saya pun memang nak servis dah lama sangat. Motor pun dah parking lama. Kita basuh dengan sabun, kita gosok-gosok dulu. Lepas tu saya akan terangkan balik. Kita basuh ni, yang ni pad sekali, dan juga satu lagi kita punya spring. Yang ni pun kalau nak basuh sekali boleh. Kita basuh semualah senang cerita. Jom.
sekarang dah selesai kita basuh. Kat sini saya basuh macam tu je. Piston pun saya dah tekan bagi dia rapat sikit. Senang kita nak buat proses untuk pemasangan dan juga penyucian. Kalau piston korang tak gerak tu maknanya jam. Kat sini kita akan masukkan spring dia. Apa akibat kalau tak ada spring ni? Spring pad disc ni kalau tak ada, boleh menyebabkan kita punya pad tu dia bergoyang. Dia bunyilah, dia bunyi rimas kan. So korang kena ada benda ni. Kadang-kadang susah nak cari spring ni. Sebab tu kalau ada, janganlah leka kan. Kadang-kadang bengkel ni dia lupa nak pasang. Ada juga jenis orang yang lupa, owner sendiri pun lupa nak pasang. Nak masuk pakai tangan pun boleh, tapi nak buka kena congkel dengan skru. Sebab kita nak tarik ni tak boleh. Pastikan yang lekuk-lekuk tu di sebelah piston, jangan di sebelah sana lah. Satu lagi benda yang paling penting, bracket dia. Bracket dia ni untuk tindak balas supaya kita punya bergerak. Disk kita ni bergerak sebenarnya, bukan kata piston saja bergerak. So disk ni akan, clipper ni dia akan bergerak. Dia membantulah untuk yang ni tarik, yang ni menolak. Jadi dua-dua terkepit. Sebab tu dia akan jadi makan elok. Kalau tidak, kalau benda ni jam, benda ni tak bergerak, lekat, jadi piston saja yang bergerak. Tu menyebabkan kadang-kadang disk kita ni berat. Disk kita berat ni masalah dengan benda ni je. Sebab benda ni, bukan sebab pad. Pad ni macam mana pun korang tekan dia mesti return balik. Kecuali korang bleeding tu tak cantik. Kalau kat sini kita tengok dia kosong. Nak letak grease, saya suka letak grease. Kalau korang nak letak minyak ke apa tu pulang lah. Sebab saya pun jarang-jarang sangat ada masa nak kena buka balik. Kita pakai grease yang ada lebih ni, letak je dekat kita punya besi ni. Ada setengah orang dia pakai minyak je, tak ada masalah lah, terpulang kepada individu lah. Tapi cara saya akan pakai grease je. Grease ni pula tahan panas. Clipper kita ni panas. Jadi kalau kita tak pakai grease, kemungkinan kita punya minyak tu dia akan kering. Kita letak macam tu je. Tak perlu letak banyak lah, tak sikit pun tak apa. Kita akan masukkan benda ni macam ni. Benda ni kita akan masukkan. Ada air sikit tadi basuh kan. Okey. Okey. Nampak? Dia bermain. Dia bermain macam tu. Okey. Lain macam je. Dia akan bermain macam ni. Okey. Apabila dia main macam ni, korang punya disk takkan ketat. Sebab dia bergerak, dia membantu, saling membantu. Jadi meringankan korang punya disk. Piston ni sebenarnya dia pakai sikit je. Dia bukan pakai nisbah yang banyak untuk mengetatkan kita punya brake, tapi dia pakai sikit je. Sebab yang membantunya di sebelah sini dan di sebelah sini, dua-dua bantu. Jadi kalau sebelah saja bergerak, ni tak gerak, lekat ataupun kata jam lah, dia akan menyebabkan kita punya disk berat. Sebab apa tau? Belah sana dia jadi macam bergerak langsung, tapak dia daripada dudukan belakang disk. Orang harapkan daripada piston saja yang menolak brake. Korang boleh tengok lah, pad disk korang belah sana okey, belah sini je yang makan. Ataupun belah sana yang makan, belah sini okey. Korang jadi pelik, kenapa pad disk saya patutnya dia makan dua-dua? Jadi kalau ada masalah macam tu, korang try buka benda ni. Cara nak setting ni pula, kita bagi rapat. Kita akan masukkan pad disk ni. Tugas spring ni korang tengok, dia boleh pegang kita punya pad. Okay, kita akan masukkan sikit grease supaya dia beringan lagi. Kita akan masukkan kat lubang dulu sikit macam tu. Agak kita boleh kunci satu pad tu, bagi dia tak jatuh. Kita masukkan. Apa tugas besi dekat sini? Kalau kau perasan ada besi ni, dia untuk tak nak bagi geseran dia tu melekat. Jadi dia bergerak lah kat kita punya besi ni. Kalau korang beli bracket, dia tak ada. Kau kena beli asing. Okay, kita masuk kat sini. Benda ni sebenarnya benda paling ringkas. Untuk brake ni saya rasa benda ni paling ringkas lah. Tapi bila ramai tanya masalah dengan lekat ni, saya jadi macam, yelah ramai orang bertanya. Kita kalau orang tanya, saya tak boleh. Okay, bila kita dah masuk satu pad tu, masukkan yang belakang. Kita kat cakok dia. Jadi kita akan masuk. So kena tekan sikit supaya dia punya benda ni boleh rapat betul lubang. Yang ni tak apa, tak kisah bergerak sana sini pun. So kita kuncikan dulu sikit, nak terang lebih lanjut lagi tentang benda ni lah. Okay, benda ni kau boleh perasan, nampak? Dia akan berat maksimum sampai kat rapat dengan dia punya pad. Tak ada benda ni. Benda ni akan tercabut. Jadi bila ada lock dia tu, ini tugas dia untuk block kita punya bracket ni supaya tak terkeluar. Okay, jadi dia bergerak, dia hidup. Benda ni dia hidup. Kalau tak hidup tu, benda ni masalah kepada jam. Okay, bila dah ada grease tu dia sedap. Bila dah bergerak macam ni, barulah kita rapatkan dia. Benda senang, tak susah pun. Cuma kena buat video. Saya tak boleh nak komen pasal susah. Bila saya komen ni susah nak faham. Alang-alang tak ada kerja ni, kita buat video je. Saya pun tak ada konten sangat. Saya akan masukkan kita punya disk. Okay, contohlah bila korang pusing tu laju, tapi bila kau pasang disk clipper, dia jadi berat. Inilah punca dia, benda ni je. Tapi ada juga disebabkan bila korang buka dah clipper pun masih lagi berat. Nombor dua, kita suspek kita punya ikatan ni,
Ikatan ni terlalu ketat sampai batang fork tu batang fork ni dia fleksibel juga, dia bukan kata dia keras. Bila kita ikat terlalu kuat dia akan jadi kepit. Kalau korang tengok motor-motor drag kan, motor drag dia pentingkan putaran tu, so dia orang tak akan ikat terlalu ketat sampai tahap menjejaskan putaran. Kalau korang tengok macam tu lah. Tapi kalau untuk motor daily ride ni jangan pandai-pandai longgarkan, nanti takut tercabut tayar dan sebagainya. So korang ketat tu jangan terlampau ikut nafsu sampai tahap benda ni nak pusing pun tak boleh. Macam saya akan tunjuk contoh lah. Buka balik disk. Okey, sekarang saya dah lapik, kita putar kan. Okay. Contoh lah, bila kita putar macam satu jari pun dia dah laju kan. Macam ni pun dah rasa ringan, tak ada beban. Bermakna korang punya ikatan sub ni dan korang punya bearing tak ada masalah. Kadang-kadang dia punya ni getah OSC ni pecah ataupun ada sangkut. Itu pun salah satu sebab kita punya tayar ni berat. Ini kita tahu kita pusing ni, memang laju ni, nak berhenti jadi susah, tak ada brake. Kau tengok, benda ringan. Bila ringan ni bermakna korang punya benda ni okey. Kalau kita nak check bearing pun sama, pusing kan benda ni, ada bunyi ke tak ada. Kalau ada bunyi tu bearing korang, kalau tak ada bunyi tu masih smooth, tayar pun tak goyang, maknanya korang punya bearing tu masih okey. Bila buka masih ketat lagi, bermakna korang punya ikatan tu terlalu ketat ataupun korang punya bearing ada masalah. Tapi kalau andai kata korang dah pasang disk, dia tak adalah ringan macam sebelum pasang, dia ada bebanan macam mana pun, dia takkan boleh jadi macam ringan terlampau. Standard lah tu kan. Tak ada motor yang tak ada geseran disk. Kereta sekalipun tetap ada geseran disk. Kita akan masukkan balik skru. Pastikan masa nak masuk tu korang boleh longgar macam ni. Kalau korang masuk tu ketat tu masalah pada korang punya clipper. Kita dah masuk tu ketat. Contoh lah, dia ada geseran, nampak? Dia tak macam tadi. Tadi saya boleh pusing macam tu je. Okey, ni belum saya lagi kepit. Bila saya kepit, dia kurang sikit. Sekejap Sekarang kita dah start kan kita punya nut. So sekarang ni benda pun dah selesai. Kalau korang tengok saya pump piston masih lagi tak rapat. Kita pump. Okey, pump 3 kali dah pergi semua. Jadi dua-dua piston dah pergi. So sekarang ni tengok, dia macam tu. Right. Okey, kalau andai kata kita punya disk kita masalah, kau nak pusing benda ni pun berat. Sekarang ni standard lah, dia ada geseran tu, dia standard. Okay, memang dia bunyi kan. Bunyi sebabkan geseran kita punya pad tu. Kita boleh tengok kita punya putaran dia tu tak berat macam jam. Kalau jam memang dia berat, memang tak boleh nak pusing, disebabkan kita punya macam saya cerita tadi, kita punya clipper ni dia tak main. Sekarang ni benda ni main. Dia bergerak, dia membantu antara dua ni. Jadi benda ni tak ada salah dengan berat. Depan dan belakang ke motor apa ke sama je. Cuma bagi motor yang ada ABS, dia punya sistem korang kena onkan switch. Sebab dia pakai motor, kita punya ni manual, master pump terus kepada brake. Rasa benda ni sampai sini saja kot. Tak ada benda lagi saya nak terangkan pasal clipper. Depan belakang sama je sistem, korang kena servis. Semua ada bracket ni, semua ada benda ni. Kalau tak ada benda ni memang tak function lah kiri kanan korang. Okey, yang double port pula dia lain. Double port contohnya kiri kanan, yang tu lain. Yang tu kita boleh cerita kemudian. Nanti bila ada clipper yang tu saya akan cerita kemudian kenapa dia tak ada benda macam ni. Okey, akhiri dengan video ni. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Tekan butang loceng dekat bawah. InsyaAllah banyak lagi benda kita akan kongsikan bersama supaya kita boleh belajar bersama. Kita bermula daripada kita tak tahu, kita akan jadi tahu. Okey, saya pun tak tahu, tapi belajar dengan orang kutip daripada dulu sampai sekarang. Yang saya ingatlah, banyak saya lupa kita buat video supaya orang lain boleh buat sendiri. Dan korang lain tak mau buat sendiri pun korang boleh tahu sedikit sebelum nak hantar kat bengkel apa sebab saya punya brake ni berat, saya punya tayar ni berat. Kita diingat benda lain kan, nanti banyak lagi kos yang akan keluar. So sama-samalah kita kongsikan kepada kawan-kawan kita masalah benda ni. Tak payah kongsi video, boleh kongsi cerita. Bukan sekadar cerita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Dah boy. Kalau tak faham boleh komen lagi lah dekat bawah. Jom.